Kejadian manusia disorok atau disembunyikan makhluk halus memang suatu yang realiti dan bukannya cerita dongengan. Bukan kanak-kanak sahaja yang menjadi mangsa disorok oleh makhluk gaib itu, namun golongan veteran juga mengalami nasib yang sama. Puncanya mungkin mangsa telah didapati mengganggu persekitaran atau tempat makhluk terbabit, ataupun secara kebetulan makhluk berkenaan berada di kawasan itu yang berasa kasihan kepada mangsa yang dalam keadaan daif. Lantas makhluk berkenaan cuba membantu mangsa, ataupun pertolongan yang dimaksudkan itu sebenarnya ada udang di sebalik batu. Mangsanya tidak sedar tentang hakikat itu, kerana di waktu yang akan datang mangsa terbabit pastinya akan menerima natijah yang sama. Walaupun ada yang menganggap manusia disorok makhluk halus dikenali sebagai jin, jenis hantu pari, pontianak dan langsuir adalah kes terpencil, namun pastinya mangsa yang disorok akan mengalami pelbagai gangguan, terutamanya bagi mereka yang lemah semangat. Malah keluarga mangsa pula, termasuk orang-orang kampung, pastinya menjadi gempar dengan kejadian berkenaan. Bagaimana jika mangsanya disembunyikan terus dan makhluk halus terbabit enggan mengembalikannya ke alam manusia? Ketika ditemui wartawan CRTV, suatu kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh Muhammad bin Awang Noh, atau lebih dikenali sebagai Tok Haji Mamat dari Kampung Baru Salur, Kota Baru, Kelantan, berkata, kisah Pak Din yang merupakan rakan sekampungnya yang paling akrab pernah disorok oleh makhluk halus ketika sedang melakukan kerja-kerja menyadat untuk mendapatkan nira kelapa di kampung atas Pulau Pasir Mas, Kelantan, kira-kira 10 tahun lalu, masih lagi segar dalam ingatannya sehingga kini. Katanya setelah selesai rutin hariannya menyadat nira kelapa pada jam 11 pagi, Tok Haji Mamat agak hairan kerana sehingga jam 12 tengah hari beliau masih belum melihat kelibat Pak Din di tempat itu. Setahunya Pak Din masih berada di atas pokok kelapa di kampung itu kerana sedang menyudahkan kerja-kerjanya menyadat dan mendapatkan nira kelapa untuk dituangkan ke dalam kawah yang turut disediakan di situ untuk dimasak. Pada mulanya Tok Haji Mamat terfikir sama ada Pak Din tertidur di denai hutan terbabit jika itulah kejadiannya. Katanya kerja beliau memangnya sudah selesai. Beliau bersiap untuk pulang. Hanya Pak Din sahaja yang masih belum siap. Beliau terus menunggu Pak Din untuk pulang bersama-sama sebab pada masa itu Pak Din masih berada di atas pokok kelapa. Anehnya Pak Din tidak kelihatan. Bimbang hari semakin panas, beliau melangkah pulang seorang diri. Dalam hati bimbang dan tertanya-tanya, ke manakah Pak Din menghilang? Oleh kerana Pak Din tidak juga muncul-muncul, beliau terus pulang sendirian tanpa Pak Din bersama kerana terik mentari mula menampakkan sinarnya. Kerja-kerja menyadat kelapa tidak perlu dilakukan terus kerana mudah merimaskan badan dan banyak tenaga hilang disebabkan terpaksa memanjat pokok kelapa yang kadang-kadang agak terlalu tinggi. Beliau kemudiannya mula angkat kaki meninggalkan suasana hutan ketika itu kerana Pak Din yang ditunggu tidak juga nampak batang hidungnya. Apabila sampai di rumah, beliau ditanya istrinya kerana beliau sahaja yang pulang sedangkan Pak Din tidak kelihatan bersamanya. Katanya beliau memaklumkan kepada istrinya semasa sibuk dengan urusan itu, Pak Din masih ada di atas pokok kelapa itu. Tetapi apabila bersiap untuk pulang, didapati Pak Din tidak kelihatan. Apabila hari menjelang malam, beliau meminta rakan-rakan sekampungnya yang lain supaya membantunya untuk cuba mencari Pak Din yang masih belum pulang lagi. Bertemankan rakan-rakannya itu, beliau kembali ke tempat kejadian untuk mencari Pak Din yang hilang. Apabila beliau dan rakannya tiba di tempat yang dimaksudkan, yang kepada hematnya tentunya Pak Din hilang di tempat itu, matanya melilau ke serata arah. Beliau kemudiannya mendongak ke arah sebatang pokok kelapa tempat Pak Din sedang menyadat siang tadi, tetapi Pak Din tiada di atas pokok kelapa itu. Dalam hati beliau terlintas pelbagai perkara buruk terhadap Pak Din berdasarkan situasi pada masa itu. Kadang-kadang beliau terfikir berkemungkinan
Pak Din tidak dapat turun ke bawah dan dikatakan hilang disebabkan telah disorok oleh makhluk halus yang kebetulan ada di situ kerana tempat berkenaan pada ketika itu masih dipenuhi hutan yang belum dibersihkan. Namun rupa-rupanya ketika beliau ingin mengangkat kaki untuk pulang kerana telah putus asa mencari Pak Din yang tetap tidak kelihatan. Sedangkan pada ketika itu juga Pak Din nampak dengan jelas dari atas sebatang pokok kelapa itu orang-orang kampung berkenaan sedang mencarinya. Tetapi orang-orang kampung tidak dapat melihat Pak Din yang hakikatnya masih berada di atas pokok kelapa itu. Bahkan suaranya untuk meraung dan memanggil-manggil mereka yang sedang mencarinya gagal didengari mereka yang mungkin telah dihalang alam makhluk halus itu. Berikutan itu, beliau mencadangkan supaya membuat aduan polis tentang kehilangan Pak Din itu. Selepas membuat laporan polis kira-kira jam 1 pagi itu yang diturut disertai oleh sepupu mangsa, mereka pulang ke rumah. Kerana masih belum puas hati, mereka kembali ke tempat Pak Din hilang itu dengan membawa pelbagai kelengkapan yang sepatutnya untuk tujuan meneruskan pencarian Pak Din yang dikatakan hilang itu. Ketika semangat membara, orang-orang kampung yang masih berusaha mencari Pak Din di tempat Pak Din hilang itu, dengan kehendak Allah mereka berselisih di perjalanan. Pak Din sedang dalam perjalanan pulang, manakala kumpulan orang-orang kampung dalam perjalanan mencari Pak Din akhirnya bertembung di tempat itu. Mengetahui bahawa Pak Din telah pulang pada malam berkenaan, pada hari esoknya beliau membatalkan niat untuk menyadat kelapa. Sebaliknya terus bergegas ke balai polis bersama Pak Din untuk memaklumkan kepada pihak berkenaan bahawa Pak Din telah ditemui dan telah pulang ke rumah malam semalam. Mendengarkan cerita beliau itu, anggota polis terbabit ketawa kerana geli hati. Menurut Tok Haji Mamat, kejadian berkenaan berlaku lebih dari 10 tahun lalu dan masih segar dalam ingatannya kerana mereka berdua tersohor sebagai penyadat kelapa yang disegani. Mereka berdua dianggap rakan sekampung yang hanya bekerja sebagai penyadat kelapa. Itulah rutin harian mereka untuk mencari sesuap rezeki. Tetapi disebabkan salah seorang rakannya itu didapati telah disorok oleh makhluk halus semasa sedang memanjat kelapa, menyebabkan berita berkenaan menjadi gempar. Kononnya Pak Din gaib secara tiba-tiba. Selepas Pak Din ditemui dan pulang dengan selamat, beliau memintanya menceritakan pengalamannya itu. Menurut Pak Din, ketika berada di alam makhluk halus itu, dia tidak mengetahui tentang dirinya telah disorok kerana lupa setelah dijamu dengan nasi beras wangi berlaukkan gulai yang lazat. Beliau mencelah, adakah Pak Din tahu apa yang dimakannya ketika disorok oleh makhluk halus itu? Tok Haji Mamat menjelaskan, Pak Din sebenarnya bukannya memakan beras wangi, sebaliknya telur semut dan lauk yang lazat itu sebenarnya katak. Walaupun dimaklumkan oleh beliau, Pak Din hanya ketawa kononnya beliau telah menikmati juadah yang lazat di alam makhluk halus itu. Pak Din juga berasa seperti masih berada dan memeluk batang kelapa itu, tetapi hakikatnya dia telah dibawa ke salah satu pokok mangga di kawasan yang sama. Tambah Tok Haji Mamat, banyak kerengga di kawasan itu, tetapi Pak Din seperti tidak berasa apa-apa kerana telah dilindungkan ke alam berkenaan yang dianggapnya seperti alam manusia juga kerana keadaannya luas, sedangkan beliau ketika itu sedang berada di atas pokok mangga. Kata Tok Haji Mamat lagi, usia Pak Din lebih tua dari usianya ketika itu, tetapi disebabkan rakan sekampung, mereka berkawan sehingga dewasa dan tidak pernah bermasam muka. Begitulah hebatnya golongan remaja zaman dulu. Katanya ketika kejadian beliau agak usia Pak Din dalam lingkungan 40 tahun.